أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini untuk kita sama-sama meneruskan pelajaran kita daripada surah Al-Hijr ayat yang ke-16 halaman 263 untuk sama-sama kita menghargai kepada bagaimana seriusnya betapa Allah menjaga kepada Al-Quran dan Allah menjaga kepada para makhluk, dan kita sentiasa ingin memahami tentang perkara ini, perkara-perkara yang mungkin bagi kita sebahagiannya ilmu-ilmu ghaib ataupun ilmu ghaib yang perlukan bantuan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bersyukur Allah berikan hidayah untuk kita sama-sama pada hari ini juga bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat, Alhamdulillah kita bersama hari ini Ustaz ya. Betul. Pada halaman 263 untuk sama-sama kita teruskan belajar dan memohon hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman kita pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-16 kita melihat iaitu Allah menceritakan tentang langit ya, beberapa bentuk kuasa Allah berupa penciptaan langit dan bumi, peniupan angin, menghidupkan dan mematikan, pengetahuan yang komprehensif, dan juga tentang al-hasyr. Apakah maksud al-hasyr? Kita akan sama-sama lihat sebentar nanti insya-Allah. Kemudian kita akan sama-sama ya berbincang segala perkara ini dalam awal mula penciptaan manusia, bermula pada ayat yang ke-26. Bagaimana perintah kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dan juga sikap iblis yang menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam, padahal para malaikat yang mulia memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi ini adalah antara perkara yang kita akan belajar, yang kita akan baca. Kita mulakan dengan ayat 16 hingga 23. Kita mulakan dulu dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, apa khabar semua? Mudah-mudahan sentiasa sihat belaka insya-Allah. Teruskan share rancangan kita My Quran Time, baca faham amal. Kita sebarkan Al-Quran, memudayakan Al-Quran dalam kehidupan kita sehingga ia menjadi sebati dalam diri kita Al-Quran ini, dan kita menjadi ahlul Quran insya-Allah. Baik, kita akan memulakan bacaan kita daripada muka surat yang ke-263, bermula ayat 16 hingga 23. Dan ayat ini kali ini ayatnya pendek-pendek paling panjang pun satu baris saja kan. Yang lain ada dia separuh, mana mudah untuk bacaan kita, dan kita boleh insya-Allah dapat memfokuskan lagi, kerana ayat dia juga sebagaimana bincang-bincang Ustaz Fazrul kata, oh dahsyat juga surah Hijr ni, dia pak dia bagi tu, macam mana tu kita baca dahulu insya-Allah ayat 16 hingga 23 dengan sedikit bacaan Qurdi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ
بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 16 hingga 23 daripada surah Al-Hijr. Ayatnya pendek-pendek Ustaz ya. Betul. Dan ayat-ayat dalam surah Al-Hijr ini adalah surah makkiyah yang membina keimanan ke dalam diri kita, sebagaimana ia turun pada awal ketika Nabi berdakwah di Mekah itu untuk memasakkan ya, bukan masak di dapur Ustaz ya, untuk menjadikan pasak ya, menguatkan keimanan kepada orang-orang sahabat-sahabat dan juga disampaikan kepada orang-orang musyrik ataupun orang-orang di Mekah itu sendiri. Maka kalau semalam kita sudah pun melihat kepada salah satu daripada perkara yang Allah nyatakan bahawa jika dibukakan salah satu pintu langit ini, kalaupun boleh terus naik, tetapi apakah yang berlaku bila seseorang itu diberi peluang begitu sampai tahap begitu sekali, kalau diberikan masih lagi menyatakan sukirat ataupun mashhurun, kami ini mabuk, kami ini kabur, kami ini disihir. Maksudnya apa? Diberikan juga bukti-bukti lain, masih lagi mendustakan perkara itu. Jadi Allah suruh kita berfikir, kepada semua manusia untuk berfikir, menguatkan keimanan. Inilah antara ayat yang kita lihat pada ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya kelihatan indah bagi orang yang memandangnya. Ya, satu, bila Allah menggunakan perkataan ja'ala dalam Al-Quran Ustaz ya, maksudnya bukan sekadar dijadikan, tapi dijadikan dengan ada tujuan. Ya, jadi bila kita lihat ja'alna fis sama'i buruja, ada gugusan-gugusan bintang, ia bukan sekadar dijadikan cantik kepada pandangan, tetapi dia ada fungsi. Disambung pada ayat 17 itu, iaitu kami menjaganya min kulli syaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam ataupun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu cantik seninya, tetapi ada fungsinya.
Ini konsisten di dalam al-Quran. Apa yang kita tengok dalam al-Quran pun dia punya seninya, kita dengarnya bagus, dari segi bacaannya, dari segi pendengarannya, itu seninya Ustaz ya. Tetapi ada fungsinya adalah untuk menenangkan hati kita, untuk menjadi sumber hidayah kepada kita. Jadi itu adalah ciri yang perlu kita ambil, iaitu antara seni dan juga fungsi. Memang kena cantik apa yang kita buat dalam kehidupan kita seharian, ya, di rumah kita ataupun dalam apa jua pekerjaan kita, tetapi pastikan yang cantik itu ada fungsi. Ya, bukan sekadar kita letak langsir sahaja cantik tetapi tidak berfungsi untuk menutup daripada pandangan-pandangan yang tidak baik, ataupun mungkin untuk mengelakkan daripada cahaya panas menyebabkan elektrik digunakan pada waktu PKP ini makin meningkat. Ini kaedah berfikir yang diajarkan di dalam al-Quran. Kemudian pada ayat yang ke-18, illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin, iaitu kecuali syaitan yang mencuri-curi berita tetapi dapat didengar oleh malaikat lalu dikejar oleh shihabun mubin. Ini adalah menunjukkan bahawa ada syaitan yang juga di kalangan jin yang boleh juga mendengar-dengar apa berita yang dibawa oleh para malaikat. Apakah yang dibawa oleh para malaikat? Kalau kita pergi nanti pada surah 70 tentang Al-Ma'arij Ustaz ya, maksudnya malaikat ini setiap hari pada di langit ini naik turun untuk membawa maklumat-maklumat daripada Allah SWT, daripada langit yang atas untuk dilaksanakan. Ada banyak rahsia yang dibawa oleh para malaikat. Jadi syaitan di kalangan jin ini ingin mencuri, mendapatkan maklumat-maklumat. Inilah yang nak dibekalkan pada bomo, nak dibekalkan kepada tukang sihir dan sebagainya. Tetapi mereka mencuri dengar, tak sama dengan mendengar. Sudah tentunya ia adalah musuh, maka fa'atba'ahu shihabun mubin, ia akan diikuti oleh shihab. Ada yang menyatakan ini adalah meteor, ada yang kaitannya dengan tahi bintang, tetapi yang pastinya ialah ini adalah semua rahsia-rahsia di angkasa raya yang berlaku dengan tujuan. Ya, dia bukan sekadar diciptakan begitu sahaja, tapi tujuannya untuk memastikan berita dan juga pelaksanaan para malaikat itu dalam keadaan yang teratur, tidak dicuri maklumat dan disalahgunakan. Pelajarannya dalam hidup kita ini, kalau ada maklumat yang tak perlu kita ambil tahu, ia rahsia, janganlah ia dibocorkan ataupun dihendap-hendap. Kerana apa? Kerana itu adalah salah satu adab untuk kita menghargai kepada jangan tajassus, jangan mencari-cari kesilapan orang ataupun untuk disebar-sebarkan, kecuali untuk membawa kepada kebaikan. Pada ayat yang ke-19 Allah menyatakan pula apa yang ada di bumi. Ya, tadi di langit, sekarang bawa ke bumi. Wal arda madadnaha, kami hamparkan bumi, wa alqaina fiha, kami pancangkan dengan rawasi, dengan gunung ganang, wa ambatna fiha min kulli syai'in mauzun, dan kami tumbuhkan dengan segala tumbuh-tumbuhan pada ukurannya. Menarik istilah kat sini Ustaz ya, mauzun. Perkataan ini ada juga digunakan dalam surah Ar-Rahman tentang wazan, ya, tentang bercakap tentang keseimbangan. Itu kalau kita belajar sains ini, keseimbangan ekologi, ekosistem, ini adalah apa yang Allah jadikan. Satu bumi, okey, kemudian ada gunung, dan kemudian pada setiap tumbuhan ini dia ada keseimbangan. Apakah poin keseimbangan ini? Kerana bila pokok ditarah Ustaz ya, ada orang ambil balak dekat gunung-gunung, dekat kawasan-kawasan yang sepatutnya ada pokok, kesannya banjir mudah berlaku. Dan banyak lagi pencemaran boleh berlaku kerana tumbuh-tumbuhan, gunung dan bumi ini ia macam adik-beradik lah Ustaz. Ya, jadi itu sebabnya kalau saling memerlukan. Jadi kalau katakan ada gunung yang ditarah-tarah, ya, yang diletakkan ataupun diratakan, itu akan mengganggu mauzun, mengganggu keseimbangan. Jadi bagi tuan-tuan yang latar belakang dalam menjaga ekologi tentang alam sekitar, ini adalah ayat perjuangan alam sekitar. Nak ceritanya, semua ini adalah nilai dalam Al-Quran yang Allah perjuangkan. Jadi kita sebagai orang yang baca Al-Quran, yang beriman, ini lagilah kita perlu perhatikan. Jangan balak kerana nak duit, balak ditarah dan dijual habis-habisan. Kerana itu akan mengganggu kepada
kepada mauzun, ia memberi kesan kepada monyet, memberi kesan kepada harimau, memberi kesan pada ular, dan akhirnya ular itu masuk ke bandar lah Ustaz. Pasal apa? Pasal keseimbangan itu sudah hancur. Apatah lagi kita bercakap tentang keseimbangan alam ini, oksigennya, karbon dioksidanya, tentang karbon monoksida daripada asap-asap yang diproses oleh keseimbangan ini akan hancur. Ayat 20, waja'alna, masih lagi tuan-tuan ingat kan, waja'alna maksudnya Allah ciptakan untuk ada fungsi, lakum fiha ma'ayish wa man lastum lahu biraziqin. Subhanallah, ini ayat yang kalau ada orang cakap saya bimbanglah zaman PKP ni tentang ekonomi Ustaz ya, tentang rezeki, ini ayatnya. Iaitu apa maksudnya? Dan kami telah jadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, ma'ayish, tentang kehidupan kita, dan makhluk-makhluk yang bukan kamu memberinya rezeki. Nak ceritanya ialah Allah bagi kita keperluan rezeki, tetapi ada juga orang yang kita tak payah bagi rezeki pun Allah dah jaga rezekinya. Siapa yang kita tak perlu jaga rezeki? Kita jaga rezeki mungkin kita nak cari keperluan makanan untuk anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Tetapi untuk kuda, untuk cacing, untuk lembu yang bukan milik kita, ataupun untuk harimau dalam hutan, semua rezekinya itu Allah kata Allah sudah ciptakan. Sampai tahap begitu. Sampai tahap begitu sekali Allah dah ciptakan. Jadi kalau ada yang kata bahawa kita ni memang zaman pandemik ini rezeki kami ini sebenarnya kurang kot. Ya, dalam teori ekonomi bercakap tentang sumber terhad. Sebenarnya sumber itu masih ada. Dan siapakah yang menyimpan dan tahu perkara itu? Ayat 21. Kita nak ulang balik Ustaz. Baik. Agar pakar-pakar ekonomi ya yang mengajar ekonomi, kadang-kadang kita rasakan kita bergantung pada diri kita memang terhad, tetapi Allah memberitahu sumber tidak terhad itu ada pada siapa? Pada ayat 21 kita baca bersama. Silakan Ustaz. Baik, insya-Allah kita pasakkan lagi ayat kita, iaitu ayat yang ke-21 sebelum kita mendengar lagi kupasan-kupasan yang begitu unik sekali ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat seni bagi orang-orang yang memerhatikan ayat-ayatnya sudah pasti melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama-sama kita menjaga alam dan kehidupan kita, memakmurkan bumi ini insya-Allah. Ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in شيء إلا عندنا خزائنه وإن من شيء Surah Al-Azim ayat 21, dan tiada satu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan kadar yang tertentu. Subhanallah, sebenarnya sumber-sumbernya Ustaz ya. Allah cakap khazanah, sumber. Kalau perkataan ini digunakan pada surah Yusuf tentang khazainul ard, itu menguruskan perbendaharaan ataupun sumber di bumi, tetapi sumber segala-galanya Allah cakap bahawa milik Allah ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap sesuatu, apa sesuatu? Contohnya air, khazanahnya ada di sisi Allah. Allah tahu macam mana nak menguruskannya dan juga nak menurunkannya. Wa ma nunazziluhu illa biqadari ma'lum, dengan kadar yang tertentu, dengan ilmu yang tertentu yang Allah ketahui. Contoh kita ambil air lah Ustaz ya. Air maksudnya daripada langit itu ada awan, kemudian nanti diturun jadi hujan, dia akan diletakkan okey, tempat ini hujannya lebat, di sini kurang, di sini kemarau ya. Dan kemudian bila dah sampai ke bawah itu Allah bagi ya, bukan bagi sekaligus daripada langit tu bagi semua. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau katakan Allah bagi hujan ya, hujan yang ada di Malaysia ini diberikan sama kadarnya pada tanah Arab, memang banjir.
Ya, pasal apa? Pasal di sini mungkin longkangnya dah disiapkan awal apa sebagainya. Dan lebih daripada itu, bila dah sampai ke bawah, masuk, ada yang masuk ke sungai, ada yang masuk ke laut. Masuk ke laut kesannya berbeza berbanding dengan sungai. Yang masuk ke longkang kita, yang masuk ke tumbuhan, ke tanah dan sebagainya. Itu semuanya ada kadar. Cuba bayangkan kalau katakan air itu masuk dan tidak menyerap. Tidak menyerap Ustaz ya. Semuanya berada di permukaan, habis banjir. Serapan itu pun juga biqadari maklum, diukur, dan siapa yang tahu kadar maklum yang berilmu perkara ini sudah tentunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu juga yang akan meruap. Nak meruap nak kena ada suhu yang tertentu Ustaz. Maksudnya bila dah panas sangat, dia naik, air itu naik jadi awan balik. Cuba bayangkan air yang di bumi tidak meruap. Apa jadi? Awan tak cukup. Awan tak cukup, hujan tak cukup, dan akhirnya habis keseimbangan. Itu baru kita cakap tentang air, belum kita cakap tentang oksigen, belum cakap tentang cahaya. Allah tak bagi cahaya matahari ini sederap pum turun kat kita, habis terbakar di TV Al-Hijrah. Tetapi alhamdulillah, kerana Allah bagi berkadaran, ada atmosfera, ada ozon, pelbagai perkara itu untuk Allah jaga bumi ini. Untuk kita fikir-fikir, mengapa Allah nak jaga kita ni beria-ria sangat? Apa tanggungjawab saya untuk saya menghargai penjagaan security ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan ia disambung pada ayat 22. Tetapi kita sebelum melihat kepada lagi kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat perkataan pilihan kita pada hari ini. Perkataan pada hari ini adalah zana ataupun zayana, maksudnya menghias, mencantikkan. Inilah yang berulang 46 kali di dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada kita bahawa apa yang Allah jadikan itu dengan perhiasan, dengan cantik. Tetapi bukan sekadar cantik, ada fungsi. Maka apakah kita mencantikkan diri kita dengan amal, memfungsikan diri kita untuk memberi manfaat kepada dunia? Jika itu yang kita lakukan, itulah kesan daripada pemerhatian kita kepada apa kebesaran yang Allah ciptakan. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran kerana terus setia dalam rancangan My Quran Time. Tadi kita dah mendengar bagaimana kupasan-kupasan yang begitu menarik sekali dalam ayat muka surat yang ke-263 ini, supaya kita dapat memakmurkan alam bumi yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita, dan kita ingat semuanya kembali kepada Allah. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ingat dalam surah Al-An'am yang pernah kita belajar dahulu, Ustaz, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak gugur satu daun pun melainkan Allah tahu. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha, segala pembendaharaan yang ghaib di laut, di darat dan di laut, semuanya Allah mengetahui, sehingga kita mengesa, menghebatkan ataupun mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita semua, Rabbul Alamin. Alhamdulillah, kita nak mendengar lagi bahagian separuh masa kedua ini. Namun kita nak belajar sedikit tajwid pada hari ini. Kita berada di hujung-hujung perbahasan hukum mad wajib muttasil dan juga mad jaiz munfasil, yang mana hari ini kita nak melihat alamatul mad, alamat ataupun tanda mad dalam penulisan ataupun apa nama ni, dhabtul Quran. Kerana para ulama, antaranya Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi rahimahullah, ulama yang merupakan guru kepada Sibawayh, tak silap saya Ustaz Faz, dia yang meletakkan tanda mat tu dalam Quran. Memang memudahkan untuk manusia membaca dan menghafalnya. Kita lihat di slide yang kita sediakan.
yang mana alamat tu maksud bukan address masuk alamat sini maksud dia tanda lah, bahasa Arab tanda. Mat dalam Al-Quran diambil daripada perkataan mat. Dia ada daripada dua huruf, mim dan dal. Kalau ada kita lihat mushaf yang lama dulu, memang diletak mim dengan dal terus menandakan mat. Maka diubah, dibuangkan kepala mim sedikit dan dibuangkan dal, dicantikkan sikit, dibuang dal yang bahagian atas itu, maka jadilah misai. Seperti mana misai, macam misai. Ya, macam misai. Macam-macam yang dinamakan. Hari ini ada yang kata misai, ada yang kata cacing kerawik, saya dengar, ada yang kata ombak dan sebagainya. Tapi ini asalnya, sejarahnya bukan saja letak macam tu ya. Dia ambil daripada perkataan mat, mim dan dal, dibuangkan sikit kepala dan dibuangkan bahagian ke atas dal itu, maka diletakkan di atas huruf alif ataupun waw, yang ya dan ya yang dibaca lebih daripada mat tabi'i, yang dibaca lebih daripada dua harakat, maka diletakkan ditanda di atas huruf mat tersebut, menandakan bacaan ini panjang daripada mat tabi'i. Itulah sikit sebanyak berkenaan dengan tanda mat dalam Al-Quran. Maka memudahkan kita semua bila kita baca Quran. Contoh, walaqad ja'alna fis samaa'i buruja, tadi kita baca ayat pertama. Maka bila jumpa je perkataan tanda mat tu, kalau kita tak ni mat apa pula ni, mat wajib ke, mat jaiz ke, mat lazim ke, nampak tanda atas tu panjang tu kan, kalau biru tu kan, kita dah nampak ini tanda ni lebih daripada dua harakat, maka semua dah tahu ke kurang-kurangnya kita akan baca 4 ataupun 5 harakat kalau pada mat wajib dan juga mat jaiz lah. Jadi alhamdulillah, kita kata jazahumullahu anna khaira kepada para ulama dahulu. Mereka ni begitu hebat, bertukar lumus supaya Al-Quran terjaga, bacaan pun terpelihara. Wallahu taala a'la wa a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tadi tentang hukum mad, sejarah mad tu pun saya baru tahu tadi Ustaz ya. Yang panjang tu ingat kan, saja pasal nak lagi panjang buat jelah macam tu, calit je kan. Rupanya dengan mim dal itu ya, mungkin tulis cepat ke, dibuang dia punya kepala, dia punya ekornya tu, jadilah yang panjang tersebut. Masya-Allah ya. Jadi itu ilmu yang penting nak menceritakan betapa orang-orang terdahulu Ustaz ya, bila mereka tahu bahawa Quran ini dijaga oleh Allah, harapnya mereka adalah sebahagian daripada tentera-tentera Allah yang menjaga Quran ini. Dan moga-moga kita jugalah ya dapat sedikit-sedikit bersama dalam gerombolan yang menjaga Al-Quran sehingga Allah jaga kita. Dan inilah yang kita baca daripada halaman 263 surah Al-Hijr. Kalau tuan-tuan rasakan susah nak ingat apalah isi surah Al-Hijr ini, hijr ni ada kaitan dengan batu ya. Orang pada zaman Nabi Saleh itu dia nak berlindung di bawah batu kerana mereka rasakan mereka terlindung daripada azab Allah. Tetapi sebenarnya azab Allah ini bukan terjaga dengan batu, ia terjaga dengan kita kembali balik kepada wahyu Allah SWT. Jadi batu dengan wahyu, manakah yang boleh kita selamat? Wahyu. Ya, jadi itu yang kita tengok. Allah buktikan bahawa Allah memang jaga betul-betul dunia ini. Seperti mana yang kita baca sebentar tadi dalam bab oksigen, air, tanah, segala-galanya, cahaya, Allah dah letakkan pada ayat 21 tadi, biqadari ma'lum, dengan kadar yang dimaklumi. Zaman sekarang orang kata sebagai data Ustaz. Big data. Sebenarnya lagi banyak data yang kita tahu dengan kadar yang tepat, maka kita dapat melakukan sesuatu proses itu dengan lebih berkesan. Tetapi yang pastinya yang paling tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu, walaupun data kita banyak macam mana boleh predict, teka kepada saham ataupun harga sesuatu perkara pada masa akan datang, apa yang berlaku pada ekonomi, politik dan sebagainya, tapi yang pastinya Allah yang mengetahui segala-galanya. Jadi baik kita kembali kepada wahyu Allah. Pada ayat yang ke-22, sebelum kita menyambung ayat 23, Allah cerita pula tentang riyah, iaitu tentang angin yang istilahnya lawaqih. Lawaqih ini maksudnya seperti mengandung Ustaz ya. Kalau katakan unta itu laqiha, lawaqih itu maksudnya adalah hamala, hamil, membawa sesuatu. Jadi kita mungkin tengok dia angin rasa macam tak ada apa-apa kan. Tapi kalau kita pakai mikroskop ataupun kita pakai alat-alat untuk pembesar kepada apa yang ada di dalam alam kita ini,
terutama kalau dekat pokok-pokok itu angin membawa apa? Membawa debunga. Ya. Di dalamnya ada apa lagi? Di dalamnya ada macam-macam. Ada yang ada virus, itu sebabnya sekarang kita pakai ini ustaz ya. Dalam angin ini ada macam-macam. Cuma kita tak nampak. Jadi Allah kata apa? Allah kata fa anzalna minas samaa'i maa'a, dan kami turunkan air, kemudian kami berikan minum, wa ma antum lahu bikhazinin, dan kamu tidak menyimpannya. Jadi kitaran air yang kita bincang tadi itu, khazanahnya itu di langit dan di bumi adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ada cahaya daripada matahari, kemudian ada angin, ada air, apa jadi tuan-tuan? Berlakulah proses fotosintesis yang menghidupkan tumbuhan. Daripada langit turun apa? Wahyu yang diberikan kepada hati-hati yang ingin menerima. Apa jadi? Hidup hati-hati ini. Itulah ayat 23, wa inna lanahnu nuhyi wa numit. Sesungguhnya kamilah menghidupkan dan mematikan, dan kami akan mewarisi. Apa maksud kami akan mewarisi ataupun kami mewarisi? Kita ustaznya kerja dapat duit, anak kita bila kita pergi nanti anak kita mewarisi harta kita. Pindah lagi sampai satu masa harta itu akan kembali pada siapa? Kepada Allah juga. Betul. Sebenarnya. Jadi lebih baik kita kalau ada harta, jangan sekadar bimbang pasal anak kita, tapi bimbang pasal diri dan anak kita, macam mana dekat syurga nanti harta itu boleh tak jadi ruang amal kita, bukan sekadar kita menghidupkan harta, tapi rupanya dekat akhirat nanti kita tidak hidup. Inilah yang disampaikan pada ayat 24 yang kita nak baca bersama sehingga ayat 31. Silakan Ustaz. Baik, kita meneruskan lagi bacaan kita. Menarik betul kupasan daripada Ustaz Fazrul tadi, mengajarkan kepada kita semua, walaupun perkataan yang moden-moden belaka, tapi sebenarnya memang kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harta benda pun sebagai pinjaman saja. Kita wakil saja yang menguruskan, tetapi orang yang bijak sudah pastilah dia melihat ke depan jauh, kerana itulah wawasan dia nak masuk syurga dan sebagainya. Istilah warisin ini Ustaz dalam surah Al-Mu'minun, pasal Firdaus kan. Jadi sebenarnya kalau Ustaz cakap orang bijak tu, macam mana dia cari harta kat sini, tapi dekat sana dia dapat syurga. Allah, Firdausil warisun tu kan. Kerana itu cara. Kalau tidak dia rasa macam biar anak saya kaya di dunia saja, tapi dekat akhirat tak dapat apa-apa. Harapnya bukan kitalah begitu, insya-Allah. Allahu Akbar, insya-Allah. Betul-betul mengingatkan kita semua, subhanallah. Ayat kita teruskan ayat 24 hingga 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة
الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 24 hingga 31 sebentar tadi. Menyambung lagi pada ayat 24, Allah menyatakan walaqad alimnal mustaqdimin, Allah mengetahui orang terdahulu minkum daripada kamu dan juga orang yang kemudian. Itu satu secara kefahaman. Satu lagi, mustaqdimin ini orang yang terdahulu dalam melaksanakan kebaikan dan juga orang yang bertangguh-tangguh, ya, bertangguh-tangguh dalam kebaikan bila dah mengetahui bahawa Allah bagi macam-macam. Allah bagi macam-macam yang kita dah bincang sebentar tadi. Allah dah jaga alam ini, jaga oksigen kita ustaznya, jaga tanah, jaga cahaya ikut pada kadarnya. Pukul 10 dapat vitamin D. Itu sebabnya sekarang ini digalakkan ustaznya, kalau katakan di rumah pun, walaupun duduk di rumah, kena keluar jugalah ambil cahaya matahari, pasal ia ada kaitan dengan proses untuk vitamin C diproses, pelbagai perkara yang berlaku dalam badan kita. Semua ini Allah jaga. Jadi bila Allah jaga, ada orang yang bersegera berbuat kebaikan, tetapi ada orang mustakhirin, dia suka lambat-lambat ustaz. Kan, bab oksigen, bab makan nak awal, tapi bab solat, bab baca Quran nanti dululah, awak pergi dululah, slow. Kan? Jadi Allah menyatakan wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Allah akan kumpulkan balik kita, ya, daripada dulu zaman Nabi Adam sampailah sekarang yang dah dapat macam-macam ini akan kumpul balik. Menarik ayat 25 itu ialah innahu hakimun alim, bukannya alimun hakim. Terbalik kan? Terbalik. Pasal apa? Bila dah sampai akhirat, kita akan nampak betapa Allah ini hakim yang penuh bijaksana dan apa yang Allah buat selama ini memang betul-betul tepat. Dan alim, kita memang dah sedar bahawa sebenarnya Allah ni memang banyak ilmu maklum yang kita dah baca sebentar tadi. Dan itu sebabnya ayat ini ataupun perkataan ini terbalik, ya, terbalik pasal kita dah makin sedar, oh ya Allah, memang betul lah engkau ini maha bijaksana yang memberi keputusan yang tepat dan melaksanakan dengan tepat. Sekarang ini mungkin ada sebahagian rasa bahawa Allah bukan sumber hukum ustaz, ya. Dia rasa nak pakai perlembagaan Quran ke ataupun nak pakai perlembagaan sendiri, dia tidak kisah, tidak berhakimkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 26 bermula Allah bawakan kepada sejarah manusia. Kami ciptakan manusia daripada salsalim min hama'im masnun. Manusia ini dia daripada turab, daripada tanah, kemudian jadi tin, jadi lazib, ya, kemudian hama'im masnun, kemudian jadilah salsalim min hama'im masnun. Apa maksud salsalim min hama'im masnun? Dia adalah daripada tanah liat yang kering, kemudian dia daripada tanah hitam, dan kemudian pada surah lain bercakap tentang jadi seperti kalfakhar, ya, seperti tembikar yang dibentuk jadilah kita. Itu adalah sejarah ciptaan kita. Bukannya daripada ameba, bukan daripada apa istilahnya ustaz, ya, daripada virus ke, daripada kuman ke jadi manusia ataupun jadi monyet ke. Itu semua teori-teori yang tidak ada asas. Dan Allah menyatakan tentang jin daripada sebelum kamu ini, maksudnya jin dah ada sebelum manusia, daripada naris samum, daripada api yang sangat panas. Kemudian bila diciptakan Nabi Adam, Allah bercakap kepada para malaikat bahawa inni khaliqum bashar, ya, min salsalim min hama'im masnun. Allah ulang balik semula. Diciptakan daripada tanah yang dibuat daripada tanah lumpur yang dibentuk, dan kemudian bila ditiupkan roh maka disuruh untuk bersujud. Ini poin penting tuan-tuan, ya. Maksudnya apa? Bila disuruh sujud kepada para malaikat, apa yang dibuat oleh para malaikat pada ayat 30, Allah cakap fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Ayat ini sebenarnya cukup dengan istilah fasajadal malaikah. Dah cukup ustaz, ya. Tapi Allah tambah kulluhum. Dah cukup dah semuanya, tapi Allah tambah lagi ajmaun, semuanya. Mengapa ayat ini amat special pada ayat 30? Malaikat yang mulia bila tahu bahawa Allah memuliakan Nabi Adam bukan kerana tanah, tetapi kerana ditiupkan roh, disuruh oleh Allah untuk sujud, malaikat tahu bahawa ini adalah sesuatu yang mulia, maka mereka muliakan semuanya.
illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin, kecuali iblis. Bila cakap tadi malaikat kulluhum ajmaun, maksudnya tidak ada satu malaikat pun yang tidak bersujud. Kalau ada yang kata bahawa iblis ni dulu dia malaikat kemudian dia jadi iblis, itu tidak betul. Itu adalah pendapat-pendapat daripada ideologi agama lain. Dalam Quran, iblis adalah daripada jin, seperti mana dalam surah Al-Kahfi. Di sini Allah kata ada di dalam peristiwa Nabi Adam, malaikat dan iblis ini, iblis wujud tetapi dia tidak mahu bersujud. Dan iblis tidak pernah menjadi malaikat. Itu penting kita faham agar kita tak adalah cakap mungkin kita ni buat jahat ustaz, pasal dulu kita macam malaikat tapi tiba-tiba malaikat pun boleh jadi iblis. Mana awak dapat fakta tu? Itu dalam Quran mana ada? Tidak ada, ya. Itu pendapat daripada agama lain. Jadi iblis tidak mahu sujud kerana aba, kerana enggan, dan iblis menjadi orang yang sombong. Dengan halaman 263 kita dapat belajar sesuatu membawa kepada resolusi pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, apa yang boleh kita laksanakan? Kita yakin pada Allah dan terus berusaha mencari rezeki. Sebagaimana dalam ayat 20, jangan bimbang pasal rezeki, walaupun pada zaman ini, pada zaman pandemik ini, rezeki tetap Allah ada. Tetap Allah sediakan. Yang penting kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, sedar semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Adakah kita jenis orang yang segera melakukan kebaikan ataupun bertangguh? Dan yang ketiga, selalu sujud agar kita tidak tergolong bersama makhluk yang sombong, iblis laknatullahi alaih. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Ya Allah, rezekilah kepada kami rezeki yang luas, yang halal, lagi baik, yang diberkati. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami apa-apa yang Kau berikan kepada kami dan berkatilah apa yang Kau berikan kepada kami ini. Ya Allah, ya Allah, kami rezeki datang daripada-Mu. Ya Allah, Engkaulah pemilik rezeki, Engkaulah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang Kau kehendaki. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang mendekatkan kami kepadamu. Ya Allah, ilmu yang akan bertambah takwa kami, bertambah akan amalan kami kepadamu. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah orang-orang sentiasa bersujud kepadamu. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa memperbanyakkan sujud kepadamu. Ya Allah, berzikir, membaca Al-Quran dan sentiasa mengingatimu. Ya Allah, ya Allah, kurnialah ketenangan dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Allah, kurnialah kebahagiaan dalam keluarga kami semua. Ya Allah, ya Allah, berikanlah ketenangan, kebahagiaan di dunia dan berjayakanlah kami masuk dalam syurga-Mu. Ya Allah, bersama keluarga-keluarga kami. Ya Allah, bersama dengan Sayyidus Syuhada, bersama dengan penghulu dan juga sekalian para nabi-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita untuk kita selalu ustaznya dijaga oleh Allah dengan kita selalu menjaga Al-Quran, beramal dalam kehidupan kita seharian. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Satu usaha, berkali-kali saya kongsikan perkara ini kerana Quran bukan untuk digerakkan dalam diri sahaja, tapi perlu digerakkan dalam masyarakat dengan harta, dengan kemahiran yang tuan-tuan ada. Moga-moga ini akan menjadikan kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk negeri, untuk negara ini, insya-Allah. Kita bertemu lagi pada seri akan datang insya-Allah, pada malam ini ulangan dan pagi esok. Jaga keselamatan tuan-tuan, kita doa bersama untuk kami semua. Kita ambil vaksin, kita berdoa pada Allah, Allah jaga kita sebagaimana Allah telah buktikan Allah menjaga alam ini selama ini. Mudah untuk Allah menjaga kita, syaratnya kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersama dengan My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.